yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi kita sambung ayat yang ketiga, yang keempat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita dah sebelum ni. Cerita panjang dah, cerita pasal apa? Allah duk cerita pasal Allah bersemayam. Allah duk cerita pasal Allah bina ataupun cipta alam ini selama 6 hari. Kerana Allah nak tunjuk, Allah nak beritahu. Bukan nak tunjuk Allah tu lemah, tak. Tapi Allah nak cerita sedetail yang boleh. Allah nak cakap, Allah cipta bumi ni sedetail yang boleh. Sehabis boleh. Seolah-olah begitulah. Bukan habis tenaga, tak. Tapi nak cerita macam, seolah-olah macam detail sangat Allah buat ni, tuan-tuan yang berikan Allah, supaya kita tahu yang Allah tak main-main dalam penciptaan dia. Jadi, Allah suruh fikirlah. Fikir sangat-sangat. Tengok macam mana penciptaan yang maha dahsyat. Seolah-olah begitu, tuan-tuan dan puan-puan Allah. Cuma ada beberapa perkara lah yang menarik dalam kisah penciptaan bumi ni. 6 hari yang saya sebut sebelum ni kan, tuan-tuan dan puan-puan Allah. Kenapa Allah sebut 6 hari? Seolah-olah begitulah. Kenapa Allah tak buat kun fayakun saja seolah begitu, tuan-tuan. Allah kalau buat kun fayakun, dia banyak kontra jugalah. Banyak keburukan. Sebagai contoh, malaikat yang Allah cerita daripada cahaya. Bila orang kafir minta turunkan malaikat, Allah beri malaikat. Mereka tak percaya pula malaikat tu Allah cipta. Sebab tak logik. Cipta malaikat guna cahaya. Seolah begitulah. Jadi Allah buat sesuatu. Contohnya bumi. Untuk beri satu logik. Yang akhirnya manusia zaman sekarang, tuan-tuan, dia boleh kaji. Yang memang bumi ini ciptaannya adalah daripada letupan. Dalam surah Fussilat, kalau tak silap saya disebut. Big Bang memang berlaku daripada letupan. Dan letupan itu merupakan letupan yang pecahannya adalah pecahan daripada air-air, molekul air-air dan sebagainya yang akhirnya bentuk bumi. Bumi bentuknya bulat dan sebagainya lah. Yang akhirnya terbentuklah seperti sekarang. Banyaklah kajian-kajian tersebut. Tapi itu bukan perbincangan kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang saya nak sebut adalah kenapa 6 hari. Banyak sebenarnya Allah sebut dalam Quran. Cerita pasal 6 hari ni, tuan-tuan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam surah A'raf Allah sebut benda yang sama dengan ayat yang hampir sama dalam surah Sejadah. Juga Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 9, 10, 12. Kalau tak silap saya begitulah. Ada sebut dalam ayat surah Fussilat. Tapi Fussilat ni dia beza sikit dengan ayat surah Sejadah lah. Sebab surah Fussilat ni Allahumma salli Muhammad, surah Fussilat ni Allah cerita Allah cipta bumi ni selama 2 hari. Sebegitu. Kemudian Allah cipta isi langit selama 4 hari. Kemudian Allah cipta pula 2 hari lagi langit. Gitulah. Jadi ulama' pun duk cerita-cerita sampai ada orang kata, oi, boleh belitlah Quran ni. Kejap 8 hari, kejap 2 hari, kejap 4 hari, kejap 6 hari. Allah cipta bumi yang mana satu yang betul. Maka ulama' pun cakap, duk cerita pasal rupanya Allah memang cipta bumi ni selama 6 hari. Bukan bumi, tuan-tuan, alam. Tapi Allah ciptakan bumi ni 2 hari je. Dan langit 2 hari. Dan isi alam ini, isi-isi bulan, isi-isi binatang makhluk-makhluk 4 hari. 24, minta maaf. Allah ciptakan segala isi yang berlaku selepas daripada itu adalah 4 hari. Jadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. 4 hari itu kata ulama' termasuklah diciptakan langit. Ada dalil dalam surah Fussilat juga. Allah sebut, pertamanya Allah ciptakan bumi, barulah Allah ciptakan langit. Jadi benda tu sains bukan nak membuktikan sains tu lebih benar, tak. Tapi sains boleh kaji betul ke tidak benda ni. Benda ni yang tak dapat dikaji lagi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebenarnya benda ni tidak perlu diperbincang, debatkan. Sebab Allah cuma nak tunjuk yang Allah tu kuasa. Dan kita pun boleh fikir, siapa yang boleh cipta, adakah alam semula jadi boleh jadi macam ni je, tersusun cantik, perlu sekian, perlu susunan, tak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Melainkan dia ada pencipta dia. Maka Allah cuma nak cakap yang Allah tu sangat hebat. Tak pandang dah, tak nampak dah benda lain. Tak nampak ke Allah ni hebat, seolah-olah begitulah. Cuma ada satu dalam tafsir Ibn Katsir lah. Tafsir Ibn Katsir ni ada kajian-kajian daripada para ulama' dan juga ada satu tafsir Munir namanya kan.
Tafsir Munir ni moden sikit lah. Jadi dia pun selitkan beberapa fakta sains. Sebagai contoh, kajian daripada saintis itu menunjukkan bumi ni umur dia dah 4.5 bilion tahun dah. Itu anggaran bumi sekarang. Banyaklah kajian-kajian yang sebenarnya kalau kita tak tahu pun tak ada masalah. Tapi kalau tahu, dia akan jadi tambah iman. Sebegitulah seolah-olahnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam penciptaan ini, dia ada perbezaan pendapat ulama tentang sitati ayam ini. Yang menariknya, ulama duk bincang juga. Bukan sebab tak ada kerja, tuan-tuan, tak. Macam kita memang tak ada kerja lah. Kan? Kita punya tak ada kerja ni sampai kita tak boleh nak tengok Quran, tuan-tuan. Tak boleh nak tadabbur, tak boleh nak faham Quran. Ulama ni bukan dia tak ada kerja. Tapi dia nak membuktikan Quran tu benar. Maka keluarlah macam-macam pendapat-pendapat. Antara pendapat jumhur ulama yang menceritakan tentang Allahumma salli Muhammad, tentang 6 hari itu, mereka mengatakan bahawa 6 hari ataupun 6 masa. Ada ulama kata 6 masa, 6 hari, begitulah. 6 hari penciptaan tu adalah seperti mana hari-hari yang kita lalui sekarang. Maksudnya 6 hari betul lah penciptaan bumi tu. Tapi ada satu pendapat yang lain daripada kitab Bidayah wa Nihayah kita ambil. Siapa tu namanya? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kan. Dan radhiyallahu anhuma juga Mujahid. Dan juga beberapa sahabat lain lah, tabi'in yang lain. Mereka sebut bumi ni dicipta harinya tu sama dengan hari 1000 tahun yang hari biasa tu. Satu hari kita 1000 tahun, 1000 tahun penciptaan bumi. Maknanya 6 hari 6000 tahun lah. Seolah-olah begitu, tuan-tuan. Tapi apapun pendapat tentang permasalahan ini, hakikatnya kita nak cerita Allah yang cipta. Allah yang hebat. Kita kena renung je, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni saya pun tak nak cerita panjang penciptaan bumi. Dia bukan tak penting, tuan-tuan. Tapi bahagian tadabbur ni, kita nak tahu apa kepentingan kita dalam sujud kita pada hari Jumaat. Saya dah pecahkan sampai 3 perkara. Yang pertama, Allah cerita kuasa dia. Jadi yang pertama ni memang Allah blast habis. Kita panggil apa? All out, cerita pasal dia punya kuasa habis. Dalam surah Sejadah yang pertama ni. Sebelum nanti dia ceritakan pasal orang yang tak bersyukur dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita masuklah ayat yang ke penciptaan yang seterusnya lah. Sampai penciptaan ni saya sebenarnya tak cerita panjang. Cerita pasal manusia, Allahumma salli Muhammad, cerita pasal, saya dah cerita sebelum ni habis dah sebenarnya. Cerita pasal pernikahan, macam mana anak tu ataupun kita sendiri ni boleh dibuktikan. Kita boleh membuktikan yang kita ni memang ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah saya cerita sebelum ni. Jadi saya suka untuk sambung ayat yang seterusnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak masuk terus lepas daripada penciptaan. Apa dia? Pada ayat yang ke-9. Allah. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kat sini saya banyak soalan, tuan-tuan. Tuan-tuan kena sedia sikitlah. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kat sini kita boleh mula masuk tentang benda yang agak kita kena fikir sikit tentang penciptaan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala lepas daripada Allah cipta manusia 6 hari bumi, lepas tu kemudian masukkan makhluk dalam penciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tuan-tuan, apa yang terjadi, tuan-tuan? Allah kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Soalan saya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia macam ni, senang cerita. Allah jadikan pendengaran, kata Allah. Allah jadikan penglihatan. Allah jadikan hati dan akal, kata Allah. Ni 3, tuan-tuan, 3. Alat ataupun kita panggil panca indera ataupun kita panggil deria. Dan hakikat paling besar 3 benda ni, tuan-tuan. Benda 3 ni adalah sumber utama ilmu dalam diri kita. Ni nak cerita. Daripada banyak penciptaan Allah tu, Allah jadikan 3 ni, nak kita fikir 3 benda tadi. Kalau Allah tak cipta kita dengan 3 ni, maka kita tak ada sebab untuk dapat ilmu. Pertama, tuan-tuan, pendengaran. Kedua, penglihatan. Ketiga, akal ataupun hati. Kan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Akal ataupun hati. Kalau 3 ni tak ada, maka tak ada sumber ilmu. Tak ada. Contoh, tuan-tuan. Kalau tak ada 3 ni, kita akan lahir jadi orang jahil lah.
Terutama kalau tak ada afidah, tak ada akal, habislah kita. Jadi gila lah kita. Cuma kalau kita tanya, tu habislah cerita pasal indera, memang kita faham benda tu lah. Cuma soalan saya tuan-tuan, dalam panca indera kita ni, apakah panca indera yang paling penting? Kita sebelum tu, kita ada berapa panca indera? Tuan-tuan yang mulakan Allah. Kita berapa panca indera? 5 ke 6? 5. 5. 5 ke 6? 6. Lima. Kita ada 5 ke 6? Baik, kita ada 5 lah tuan-tuan. 5 sahaja tuan-tuan yang mulakan Allah SWT. Kita ambil 5 uh, 5 kita ada Allah Muhammad, kita ada pendengaran, kita ada penglihatan, kita ada rasa kan, kita ada hidu, kita ada satu lagi sentuh lah, sentuh. Jadi 5 lah, 5. Jadi 5 ni, tapi 6 pun boleh lah sebenarnya. 6 pun betul lah, sebab yang ke-6 tu Allah sebut akal ataupun hati. Tu tapi panca indera yang ke-6 lah yang dalam. Kan otak ni panca indera jugalah yang ke-6 kan. Jadi tuan-tuan, soalan saya lagi satu. 5 ni, antara 5 ni mana yang paling penting? Kan kita ada dengar, lihat, rasa, hidup, sentuh. Mana yang paling penting? Pendengaran Ustaz. Dengar. Ya. Baik, dengar yang paling penting. Baik. Semua yang paling penting, ini dahsyat ni. Ni legend ni, orang lama ni. Jadi yang paling penting tu adalah dengar. Sebab dalam kebanyakan ayat, Allah memang mula dengan ayat pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kalau tak ada pendengaran, habis banyak sumber ilmu kat situ, habis terus. Sebab banyak sumber ilmu daripada pendengaran lah. Orang tak boleh dengar ni, kalau tak boleh dengar daripada lahir, dia akan tak boleh cakap sekali. Ni biasa kan? Kalau orang yang tak boleh dengar ni biasa bisu sekali. Dia tak boleh dengar kan? Dia tak boleh dengar kan? Dan dia cakap apa? Dia mungkin boleh lihat, tapi dia tak faham apa yang dia tengok. Tak ada orang yang bagi tahu apa yang dia tengok, jadi tak faham lah. Dan banyak benda yang dia akan ataupun dia kena belajar sendiri. Api pun dia tak tahu sifat api itu membakar. Melainkan lepas dia main dengan api. Seolah begitulah. Sebab tak ada orang cerita kat dia, aku ni membakar, jangan pegang api, seolah gitu kan. Jadi dia kena rasa sendiri. Dah pegang baru dia tahu, oh panas, jangan pegang. Jadi sumber ilmu yang paling utama dalam panca indera kita adalah pendengaran. Kalau untuk keselamatan pula, tuan-tuan yang mengatakan Allah. Kalau keselamatan pula macam ni apa ya? Keselamatan ni panca indera apa paling utama? Sentuhan lah. Kan, sentuhan. Jadi kalau untuk keselamatan, panca indera yang paling utama adalah sentuhan. Sebab itulah Allah ni dia adil sangat. Allah ni selalu uji semua orang. Uji dia dengan cara berbeza-beza lah. Kalau Allah tak ambil sebagai contoh panca indera, kalau Allah tak ambil pendengaran dia, Allah ambil penglihatan dia. Maknanya kalau penglihatan ni panca indera penting tak? Tak tuan-tuan. Penglihatan adalah panca indera yang paling tak penting dalam 5 tu. Antara yang paling tak penting. Kalau tak ada panca indera tengok, melihat ni, kita ataupun orang lain, dia masih boleh ataupun orang yang buta, soalan gitu kan, orang yang buta, dia orang tersebut masih mungkin lebih hebat daripada orang yang ada semua panca indera. Macam tu. Sebab tu kalau yang tak ada penglihatan ni tuan-tuan yang berikan Allah, panca indera yang lain dia tu, dia jadi lebih sensitif. Atau kalau kita nak fikir banyak lagi tuan-tuan, kita pernah tak tengok orang buta kena langgar dengan kereta? Dia ada. Dia jarang tuan-tuan. Kebanyakan yang kena langgar dengan kereta ni sebab yang ada mata. Yang tak buta. Yang buta ni dia jarang sebab dia sensitif dia tu luar biasa sikit. Dan dia pun takkan lintas jalan sembarang lah kan. Biasa orang yang ada mata ni, yang ada mata ni dia akan lintas sembarangan tuan-tuan. Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita buta ni banyak tuan-tuan. Kat Mesir dulu, guru saya ramai sangat buta. Ada guru yang buta, ulama Azhar lah. Ulama Azhar, kalau kita masuk, dia punya panca indera dia tuan-tuan. Kalau kita masuk kelas dia, kalau kita masuk lambat sebagai contoh, dia duduk kan. Kelas ni biasanya pintu masuk dia membelakangkan dewan. Belah belakang ni lah pensyarah kan. Bila kita masuk je, doktor akan dengar bunyi tapak kaki, seolah begitulah. Jadi biasa kalau pensyarah dah mula kuliah tu, kita akan masuk slow tuan-tuan.
Tapi bila dah masuk tuan-tuan, apa dia tegur? Saya pernah terlambat lah kuliah kan. Masuk tuan-tuan, apa dia cakap? Limadha lish? Dia kata, lish ta'akhirta ya Malaysia. Kenapa kau lambat orang Malaysia? Dia tanya, kau orang Malaysia kan, kenapa lambat? Dia boleh perasan ada orang masuk satu. Dan dia tahu orang yang masuk tu orang Malaysia. Jadi bila saya tanya habis kelas, saya tanya macam mana boleh kenal orang Malaysia tu? Dia kata sebab orang Malaysia ni dia ada bau dia. Dan dia ada langkah kaki, kaedah langkah kaki dia. Tuan-tuan, banyak lagi lah kalau guru di college. Saya dulu di Mahat Johor, saya nak cerita pasal sensitivity deria dia. Dan kehebatan mereka ni, walaupun tak ada deria penglihatan. Maksudnya penglihatan ni paling tak penting lah. Yang mengajar dulu, saya dulu Arut Kofiah. Arut Kofiah ni belajar syair-syair lah. Jadi dulu masa syair bahasa Arab, jadi masa di Mahat Johor diambil stamp dulu, guru saya buta lah, Ustaz Mahathir namanya. Tapi tuan-tuan, nak ceritanya keputusan pelajar-pelajar dalam subjek Arut Kofiah tu, semuanya lulus ketika itu. 100% lulus. Dan subjek tu adalah subjek 3 yang tertinggi, yang dapat A+ semua sekali. Sebegitu tuan-tuan. Bahkan orang yang diajar ketika itu tuan-tuan, kawan saya ketika itu, ada pelajar-pelajar yang autism, yang dapat mumtaz juga, mumtaz sufi, A+, tuan-tuan. Namanya Arif lah yang autism tu, sekarang dah jadi pensyarah di UKM kalau tak salah saya. Jadi tuan-tuan, dia macam apa, tak nampak bila penglihatan ni hilang ataupun bila ada sesuatu yang hilang, sense ataupun deria yang hilang, dia deria yang lain dia akan lebih kuat. Gitulah tuan-tuan. Jadi Allah ni bukan sahaja cipta kita, tapi dia jadikan semua ni yang ada ni, panca indera dan sebagainya sebagai sebab untuk mendapatkan ilmu. Sama ada pendengaran, penglihatan, akal, pengetahuan hati yang Allah sebut 3 tadi tu tuan-tuan. Tapi masalahnya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala lepas Allah cipta yang kehebatan sebegitu tuan-tuan? Macam mana tak ada penglihatan apa semua tetap orang boleh hidup? Apa Allah kata? Tapi qalilan ma tashkurun, Allah sambung. Apa dia? Sikit sangat orang yang bersyukur. Tuan-tuan tahu tak? Ayat ini sama sangat dengan ayat surah Al-Mulk yang kita baca. Sebab dia memang jadi peringatan harian kita. Sebab tu Allah, Nabi SAW suruh baca sangat-sangat sejadah dengan Al-Mulk. Inilah tak reti bersyukur tuan-tuan. Sikit sangat orang yang bersyukur. Dengan 3 benda yang tadi tu, mendengar, lihat dan juga hati ataupun otak tu, susah sangat nak dengar orang syukur. Susah sangat nak dengar orang bersyukur sebab nampak. Susah tuan-tuan. Yang keluar daripada nasib, daripada mulut kita ni kadang-kadang, nasib baik nampak. Nasib baik dengar. Dia tak ada syukur tuan-tuan. Alhamdulillah, mata aku nampak. Tak, jarang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah beri nikmat, orang tak syukur dengan nikmat tersebut. Jadi persoalan besarnya tuan-tuan, apakah kesan orang yang tak syukur ni dengan nikmat ni tuan-tuan? Kesannya ialah hilang keberkatan. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi pandangan mata untuk buat benda-benda yang dibolehkan, akhirnya dia buat benda yang haram. Bagi pendengaran, akhirnya dia guna untuk buat maksiat. Bagi akal untuk taat, tapi akhirnya dia buat maksiat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dulu zaman sahabat, sampai ada sahabat yang doa apa tuan-tuan? Allahumma ja'alni minal qalil. Kata sahabat, apa dia? Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Sebab apa nak jadi sedikit? Maka sahabat tu duk kata apa? Sebab qalilan ma tashkurun, sebab yang sikit itulah yang bersyukur. Tuan-tuan, sikit sangat orang yang bersyukur. Maka jadikan aku orang bersyukur, kata sahabat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab maksiat ni tuan-tuan, menyalahgunakan nikmat Allah ni. Dulu guru saya pesan, cara kaedah untuk bakar maksiat dalam diri. Kalau rasa nak buat maksiat, kita ni kadang-kadang ada datang rasa nak buat maksiat tuan-tuan, degil. Ada yang maksiat kecil, ada maksiat besar. Sampai ada orang yang terdetik. Kawan-kawan pernah cerita dengan saya pasal ada perasaan tiba-tiba nak berzina. Ada tuan-tuan. Jadi guru saya pesan, ketika di Mesir dulu, macam mana nak bakar maksiat itu dengan zikir. Tuan-tuan, saya cakap dengan guru saya, Ustaz, Syekh, ya Syekh. Saya cakap, macam mana nak bakar dengan zikir? Sebab ahli ibadat yang kuat zikir tu pun tuan-tuan, dia masih lagi bermaksiat. Boleh ke dengan zikir kita bakar maksiat? Bakar perasaan nak buat maksiat. Maka kata guru saya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila datang rasa nak bermaksiat, kata guru saya, maka pandanglah ke langit.
Ini daripada apa yang kita belajar tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sebab tu kita kena faham dulu tentang penciptaan. Kita tahu dah Allah sangat berkuasa. Maka kata guru saya, apabila datang rasa nak bermaksiat, pandang ke langit. Tengok langit, sebut Allah dengan memanjangkan huruf lamnya dan mematikan huruf ha-nya. Kaedahnya apa dia? Kaedahnya memanjangkan huruf lam lah. Pandang langit, tuan-tuan. Allah. Sebut sepanjang, sebut sebanyak yang boleh, tuan-tuan. Akan datang rasa sebab. Akan datang rasa rindu. Tuan-tuan cuba sekarang pun tak apa, tuan-tuan. Pandang atas Allah. Jerit, tuan-tuan. Akan datang ada rasa sebab, ada datang rasa rindu. Selepas daripada hilang bakar maksiat tu, kata guru saya, amalkan ya qahar sebanyak 181 kali satu hari. Ini apa yang guru saya sebut lah. Untuk amalan-amalan membakar maksiat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat salah guna ni sebab kita terlupa Allah sebenarnya. Kan? Jangan ingat bila Allah lepaskan semua nikmat pada kita ni, maka Allah lepaskan kita dari segala jenis kekufuran. Tak, tuan-tuan. Kufur yang saya sebut ni bukan kufur tak beribadah lah. Dia lebih pada kufur yang maksud dia syukur lah. Tak bersyukur. Maka syukur ni ada 3 terakhir, insya-Allah. Sebelum kita tutup lah. Maka syukur ni ada 3. Kata Al-Imam Al-Ghazali. Syukur ada 3, tuan-tuan. Yang pertama, syukur dengan hati. Hati ni melihat semua nikmat daripada Allah, rasa nikmat semua daripada Allah. Tuan-tuan yang memiliki Allah. Kalau tak syukur dengan hati, maka kita dah tak ada syukur lain dah lepas daripada tu. Jadi tak boleh dia macam mana cakap, tak boleh lahir-lahir kita rasa nikmat tu semua kita layak dapat. Lahir-lahir bukan kita adjust untuk muka kan, macam handsome macam saya sebagai contoh. Gurau, tuan-tuan. Lahir-lahir handsome sebagai contoh. Benda tu tak boleh ubah, tuan-tuan. Tak boleh orang adjust dengan Photoshop, tak boleh. Ambil gambar pun bukan main filter apa semua. Tak, tuan-tuan yang bukan Allah. Mak kita pun tak ada nak adjust macam mana kita nak jadi handsome dalam perut. Tak boleh. Allah yang beri kenikmatan. Allah yang beri panca indera. Allah yang beri kecantikan. Maka dengan benda-benda macam ni, sepatutnya dalam hati mesti ada ingatan pada Allah. Mesti. Sebab Allah yang beri. Kalau ada ingat pada Allah, rasa syukur, kita takkan protes apa pun. Sebab ada benda yang lebih besar nanti akan datang. Sebab tu Allah akan cerita lepas ni bab kematian, bab syurga. Lepas daripada ni. Sebab ada benda yang lebih besar daripada tu. Kena ingat dulu Allah besar. Jadi, terima saja. Tuan-tuan yang diberikan Allah. Kalau tak ada sifat ini, maka lawannya adalah sombong. Sombong ni lahir daripada hati yang tak syukur lah. Dan sombong ni lahir sebab banyak maksiat dan juga hasad. Dia panggil apa Qabil Habil dulu. Bunuh sebab apa? Sebab masing-masing sombong lah. Seorang sombong sebab dia rasa dia paling betul. Firaun sebab apa? Sombong sebab dia ada harta. Kaum Ad sebab apa? Sombong sebab dia boleh pahat sebagai rumah dan sebagainya. Kuat sangat. Kaum Nabi Nuh sebab apa? Sombong sebab dia rasa macam tak ada orang yang boleh hancurkan dia dengan kemudian yang berlaku pada waktu itu. Maka kesombongan ini nanti Allah akan panjangkan pada ayat seterusnya lah. Dan jangan lupa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, yang paling utama adalah bacaan ni untuk kita. Setiap kali dengar surah Sejadah, ketahuilah kita perlu turunkan ego dengan sebab benda ni, tuan-tuan. Mengaku bersalah kepada Allah. Abu ulaka bi ni'matik. Ya Allah, aku mengaku nikmat ni kau punya. Abu ubi zambi faghfirli. Dan aku mengaku dan aku mohon untuk, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, berikan aku pengampunan. Maka kita ada pilihan sama ada, hidup kita ni ada pilihan sama ada syukur dengan kufur je. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah 3 sahaja syukur yang Allah bagi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang keduanya syukur apa? Syukur dengan lidah. Saya laju sikit lah. Syukur dengan lidah, tuan-tuan. Syukur dengan lidah ni macam mana? Syukur dengan lidah ni senanglah. Puji Allah atas nikmat. Alhamdulillah. Tapi syukur lidah ni dia bersyarat. Apa dia syaratnya? Syukur lidah ni dia mesti datang daripada hati juga. Sebab ada orang yang ucap Alhamdulillah, tapi hati dia masih menganggap diri dia lah yang paling betul. Ada orang macam tu kan? Dah, bukan macam tu. Contoh, tuan-tuan kan? Saya tak pandai kuliah dah. Tuan-tuan, dia seolah cakap begitu. Alamak, Hazam, sedapnya suara Hazam lepas tu. Alhamdulillah, suara saya sedap. Tapi hati dia tak seolah-olah bersyukur, tuan-tuan. Dia rasa bangga, dia rasa sombong. Sombong itu lawan kepada syukur. Sebab itulah kena mula dengan hati dulu,
barulah lidah boleh ucap syukur. Yang ketiganya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, syukur dengan anggota tubuh badan kita. Apa yang Allah beri kita, tuan-tuan? Apa yang Allah beri? Keilmuan. Maka gunakan keilmuan kepada ketaatan. Gunakan apa yang Allah beri lagi, kekuatan untuk ketaatan. Sebab hidup ni dua je, tuan-tuan. Sama ada kita nak syukur ataupun kufur. Kufur yang beri makna apa tadi? Beri makna syukur tadi lah. Sombong dan sebagainya. Nak Allah tambah nikmat, syukur. Kalau tak, Allah akan kurangkan nikmat tu. Ada orang bila sakit, dia rasa sakit tu sakit betul, tuan-tuan. Dia rasa macam keterlaluan sakit tu. Sebab dia rasa kecewa. Dia rasa sebab kecewa dengan sihat kita yang kita tak manfaatkan sebelum ni. Macam mana nak cerita tu, tuan-tuan yang berkenaan Allah? Dia macam, sebab tu orang yang paling menyesal masa nak mati nanti, tuan-tuan, ialah bukan orang yang hidup dia dia tak dapat hidup lama, tak, tuan-tuan. Orang yang menyesal ketika mana dia sakit mati, tuan-tuan, bukan sebab dia menyesal sebab kehidupan dia nak berakhir, tak. Tapi dia rasa kehidupan dia tu kurang sangat taat dengan Allah, kurang sangat syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang nanti lepas mati dia cakap, ya Allah, kembalikan aku kat dunia, aku nak main bola balik. Aku nak main cak-cak dengan suami aku. Tak ada, tuan-tuan yang dimulakan Allah. Orang yang sakit, dia berkemungkinan kematian ketika itu, tuan-tuan. Dia bukan nak sihat untuk main bola dah, tak. Ataupun dia nak apa tu, Allah SWT, ataupun dia sedih dengan kesakitan dia sebab dia tak dapat main bola. Tak, tuan-tuan. Tapi kematian ketika itu, dia sedih sebab dia tak dapat nak gunakan sihat dia tu dengan taat. Waktu sakaratul maut tu, dia akan rasa begitu, tuan-tuan. Itu namanya pentingnya syukur. La'allakum tashkurun. Allah highlight sangat syukur tu. Sebab Allah dah cerita kehebatan Allah. Allah cerita pasal penglihatan, tapi akhirnya orang yang bersyukur sikit. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya syukur ni Allah bukan tambah harta, tuan-tuan. La in syakartum la azinannakum. Kalaulah kamu bersyukur, Allah akan tambah. Tak, Allah bukan tambah harta rupanya. Apa yang Allah tambah? Allah tambah ketenangan dalam diri manusia sehinggalah dia rasa semuanya cukup dan semuanya tenang dan dia rasa dia lah yang paling kaya sebab Allah beri rasa kekayaan tu. Bukan banyak duit, tuan-tuan, tapi Allah beri rasa kekayaan cukup. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi, kan sambung lepas tu ayatnya. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Saya tak nak cerita dah pasal orang kafir. Kalau tuan-tuan tengok tafsiran tu, cerita pasal orang kafir lah. Orang kafir ni dia tak percaya. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Betul ke kita ni akan bangun? Betul ke kita akan dibangkitkan dan jumpa dengan Tuhan? Tuan-tuan, saya tak nak cerita pasal orang kafir. Sebab yang kita nak cerita lah diri kita ketika mana kita bangun, berdiri sembahyang masa sembahyang Jumaat. Apa yang kita faham tentang surah sejarah? Tak, saya tak nak cerita pasal orang kafir, tuan-tuan. Saya tak nak cerita pasal dia nak bertemu dengan Tuhan. Tak. Kadang kita tak perasan. Sebab kadang-kadang kita tak perasan yang kita pun seolah-olah tak percaya pun dengan kebangkitan. Ni realiti, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Contohnya apa, tuan-tuan? Kita ada anak. Kita ada cucu. Ada yang sempat jumpa cicit, tuan-tuan. Bahkan ada isteri yang cantik. Kan? Banyaknya nikmat yang Allah beri. Kembang biak kehidupan kita, tuan-tuan. Cucu sampai 10 orang. Tapi kembang biak begitu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai anak keturunan cucu cicit kita itu yang boleh doakan kita dengan kematian kita. Berapa ramai, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya rasa, tuan-tuan, nenek saya ajar saya sampai saya tahap tak boleh lupa. Saya tak rapat dengan nenek saya. Tapi saya boleh doakan dia setiap kali ada Yasin dan Tahlil. Saya tak tahu kenapa, tuan-tuan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya cakap, kembang biak kehidupan kita tu, berapa ramai anak-anak cucu cicit kita yang boleh doakan kita. Sebab kita lupa yang kembang biakkan itu Allah. Sebab tu saya sebut tadi, jangan cerita pasal orang kafir nak jumpa Tuhan. Tak payah. Memang dia tak percaya. Tapi kadang-kadang kita tak perasan yang kita pun seolah-olah tak percaya dengan kebangkitan. Sebab tu kita rasa anak tu kita punya, tuan-tuan. Kita lupa yang kembang biakkan itu Allah. Kita lupa yang kita akan berhimpun kepada Allah nanti. Semua sekali. Sampai lupa anak-anak semua sekali, tuan-tuan. Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai menganggap yang untung itu bila kita dapat isteri yang cantik. Yang hebat tu sebab akulah yang didik anak jadi engineer, jadi doktor.
pada 3 keturunan kita selepas tu. Contohnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kalau bab isteri tuan-tuan, saya sukalah. Ada 5 minit lagi. Saya ambil lah 5 minit ni tuan-tuan. Cerita bab isteri sikit. Nabi ajar bab ibadah. Nabi kata puji isteri dengan kerja-kerja adalah ibadah. Puji kecantikan isteri adalah ibadah. Tersenyum apabila memandang isteri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Nabi tambah yang terakhir tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sehinggalah menyuap makanan ke dalam mulut isteri itu adalah satu ibadah. Allah nak ajar apa? Allah nak ajar semuanya kembali kepada ibadah. Jangan anggap isteri kita tu cantik, kemudian kita sombong. Sombong dia kerana isteri yang cantik, bukan kita handsome tuan-tuan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Tuan-tuan, akhirnya Allah sebut yang sepatutnya buat kita tersungkur awal dah tadi. Maksudnya apa? Patutnya kita dengar panjang tadi tuan-tuan sampai ayat 10 ni, patutnya kita dah tersungkur sujud dah awal-awal. Dah surrender, memang Allah paling hebat lah. Seolah begitu tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, masih tak percaya, tak apalah. Qul yatawaffakum. Bagi tahu mereka. Ingatkan mereka selalu. Ingatkan kita sendiri tuan-tuan. Malakul mautil ladzi wukila bikum. Nyawa kamu nanti akan disentap-sentap oleh malaikat, kata Allah. Allah dah mula masuk bab ganas sikit tuan-tuan. Tak nak percaya kan? Kau kena tahu akan datang malaikat dua sentak-sentak nyawa kan. Yang Allah sendiri sebenarnya utuh malaikat tu untuk habiskan kau. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah kata Allah Subhanahu Wa Taala, thumma ila rabbikum turja'un. Selepas itu kamu sedang menuju perjalanan untuk berjumpa, berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu saja untuk hari ini. Minta maaf lah kalau tak ambil masa lebih 8.57. Cukup kot. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Allah selamat. Saya terus baca soalan, boleh? Boleh Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Zikir Ya Qahar tadi berapa kali baca? Guru saya ajar 181. 181 kalilah Ya Qahar. Moga-moga diberikan kesembuhan daripada penyakit-penyakit hati. Juga saya lah, doakan saya. Yang kedua Ustaz, kalau suami suap isteri tu ibadah, so jika isteri suap suami pun dia kena ibadah. Ya, Nabi ni kaedah dia sama macam Al-Quran. Al-Quran ni kalau dia cerita suami dapat bidadari, kita kena mikir sendiri. Takkan suami je dapat bidadari, dia tak. Kalau dalam tafsir Ibn Katsir tu dia suruh fikir sendiri. Fikir macam mana? Maknanya Allah akan bagi dua-dua. Sebab suami dan isteri akan duduk sama-sama. Jadi bidadari tu memang semua orang akan dapat. Maknanya sama macam tu. Jadi sama macam Nabi lah. Kalau suami suap isteri tu satu ibadah, maknanya isteri suap suami pun satu ibadah. Dan benda tu sangat-sangatlah digalakkan sebab Nabi sebut habis. Maknanya Nabi pun buat benda itu sangat-sangat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Puan Kasum. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Cukup-cukup masa tu 8.59. Terima kasih banyak semua. Moga memberi manfaat untuk kita semua. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Kami minta sangat-sangat ya Allah, bantu kami untuk sentiasa berikan kami ini ingatan untuk selalu ingat kau ya Allah, rindu kau ya Allah. Wa syukrika, dan sentiasa mengucapkan syukur hati dan juga lidah. Wa husni ibadatik, dan sentiasa membaiki diri menjadi hamba-hamba yang terbaik untukmu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama saya serah semula kepada Ustazah Jasrina. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Syukran jazilan kasiran Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim di atas peringatan yang sangat-sangat berguna kepada kita. Jadi lepas ni jangan lupa pergilah swap suami masing-masing, senyum bila tengok suami. InsyaAllah tu satu ibadah tu. Senyum je kan orang kat rumah ni tengok. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, dan juga terima kasih juga seluruh jemaah Halaqah Maya yang bersama-sama kita pada malam ni. InsyaAllah semoga beroleh keberkatan dan juga manfaatnya bersama untuk pengetahuan dan juga makluman sahabat-sahabat semua. Selepas ini pukul 9.30 malam ada kelas vokal bersama dengan Cikgu Siti Hajar. Yang berminat boleh
terus bersama dengan Cikgu Siti Hajar selepas ini pada pukul 9.30 malam belajar teknik-teknik pernafasan macam mana kita nak baca Quran dengan betul insya-Allah. Terima kasih Ustaz sekali lagi, saya kembalikan kepada Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Baik, terima kasih mendengar. Kita tangguh dengan majlis kita dengan kafaratul majlis wa suratul asri. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Terima kasih semua. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua dan sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih.